Seperti mana bulan-bulan yang lain, mulutnya tidak dikawal, perangainya tak dikawal, berhibur semahunya. Maka Jibril dalam satu kesempatan pernah mengingatkan kepada kita melalui lidah Nabi SAW, rugilah mereka-mereka yang bila masuk Ramadan, dosa dia tidak diampunkan. Sedangkan pintu taubat begitu luas terbuka dalam bulan Ramadan ini. Dan dia menanggap bulan Ramadan sama macam bulan-bulan yang lain, tak ada bentuk kesedaran, tak ada mahu meningkatkan ibadah, malah terus-terusan dengan perangai lamanya. Begitu. So, ayat 6, 5 dan 6 sebelum ini, kan, sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Sama ada engkau, wahai Muhammad, minta ampun untuk mereka atau engkau tidak minta ampun, Allah takkan ampunkan mereka. La yaghfirallahu lahum. Allah sekali-kali tidak akan mengampunkan mereka. Lalu bila realiti ini kita lihat, kan, perangai munafik kalau tak berubah, Allah tak akan ampunkan. Maka kita perlu sangat berhati-hati ketika kita mungkin ada ciri-ciri itu. Apa ciri-cirinya? Yang tu kita dah lalui kelas yang lalu. Maka inilah kesempatan dalam bulan Ramadan ini kita muhasabah, terutamanya 10 malam terakhir ini. Sebab tu dalam tempoh 10 malam terakhir, tuntutannya bagi yang lelaki kena pergi iktikaf. Kenapa kena pergi iktikaf? Why? Kenapa pergi iktikaf? Allah mahu kita menyendiri di rumah Tuhan. Tinggalkan pergaulan, berbual-bual kosong dengan manusia. Sebab selagi mana kita masih duk rapat dengan manusia, selagi mana kita masih lagi dengan circle yang biasa, maka kita tak ada masa untuk muhasabah, berkira-kira tentang akhirat, tentang hubungan dengan Tuhan, nak memperbaiki, nak ubah apa yang patut. Tak, bila duduk dekat masjid, anda menyendiri, seorang-seorang, anda dan Quran, kan, masa anda diisi dengan me time. Maka itulah masanya yang paling sesuai untuk anda fikirkan tentang what have I done? Dan seterusnya, what next? Apa yang perlu aku buat seterusnya? So, hanya 10 hari dalam setahun. 10 hari dalam setahun, anda me time di masjid, lipat gandakan apa yang perlu dilipat, dan akhirnya tamat saja kursus yang itu, maka anda akan keluar menjadi seorang individu yang berbeza. Seorang individu yang berbeza. Kemudian ayat 7, kita baru nak masuk ayat 7. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah. Cuba tengok, inilah minda orang munafik. Apa minda dia? Semuanya tentang material. Semuanya tentang material. Katalah ada orang yang nak minta tolong pada kita. Tak pun ada orang nak menyapa kita dekat tepi jalan. Kita belum apa-apa, kita dah buat prejudgment. Ni nak minta apa-apalah ni pada aku ni. Ni mesti minta sedekah. Member tak cakap apa lagi pun. Kan, ni mesti nak minta sedekah ni. Ni mesti tengok pakaian pun selekeh je, selebet je. Tu. Minda orang-orang yang semacam ini, mereka rasa macam mana? Mereka rasa inferior. Kan, mereka rasa inferior, tak selesa terhadap orang lain. Ada saja prejudgment dia. Yes, dia suka melabel orang. Dan sekarang kita nak tengok apa yang disebut oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan yang dilaporkan oleh Zaid bin Arqam kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang ini adalah kata-kata kanak-kanak tersebut yang Allah muatkan dalam Quran. Kata-kata seorang kanak-kanak yang beri laporan kepada Rasulullah dan Allah ambil kata-kata itu masuk dalam Quran. Gitu. So, kita tahu bahawa orang Muhajirin berhijrah sehelai sepinggang ke Madinah. Dan bagi Abdullah bin Ubay, orang-orang Muhajirin ini pendatang. Pendatang yang menyusahkan mereka. Malah dalam masa yang sama, orang-orang Muhajirin ini ialah datang sehelai sepinggang. Dah tentu mereka memerlukan support daripada orang-orang Ansar. Tapi Abdullah bin Ubay melihat itu bukannya ladang pahala. Tak. Dia lihat sebagai ini merugikan. Kan orang luar datang, rumah kita makan minum, dan kita pula kena support dia. Ini apa cerita ni? Gitu. Maka dalam minda Abdullah bin Ubay, dia gunakan isu ini untuk kata orang-orang Muhajirin tu dia ganggu ekonomi Madinah. Dalam menyusahkan, perlu dibantu pula. Sebab sampai ke tahap orang Ansar ni, dia punya berkorban nak bantu Muhajirin, terpaksa bagi dua harta dia. Bagi dua. So, dia sedang buat kempen, ajak orang-orang Ansar, boykot orang Muhajirin. Jangan lagi bantuan. Sebab bila tak dibantu, sudah pasti mereka akan cari tempat lain. So, Abdullah bin Ubay menanggap orang-orang Muhajir, orang-orang Mekah sebagai parasit. Sebagai parasit. Dan cuba tengok tuan-puan, negara kita. Kita menerima kedatangan kebanjiran orang-orang Islam daripada merata dunia. Daripada China, daripada India, sekarang ni daripada Bangladesh, daripada Indonesia. Itu kan orang Islam. Tapi bezanya dengan Muhajirin waktu tu, mereka ni datang sekarang ni, datang untuk cari kerja. Datang untuk cari kerja sebab kesempitan hidup. Bukan sebab ditindas. Tapi ada satu kes, orang Islam Rohingya yang ditindas. Apa kita buat? Kita tak terima, tuan-puan. Kita tak terima. Allah pernah uji Malaysia untuk jadi Ansar. Tak, kita tak nak terima. Kita halau pula. Maka dia terus hanyut sampai ke Indonesia. Kan? Suatu peluang yang kita terlepas mahu jadi orang Ansar. Tapi bukan tak ada orang Rohingya ni. Kan dia dalam kategori apa? UNHCR. Apa benda entah UNHCR tu? Dia golongan-golongan yang apa? Dia negara bergolak. So dia kena transfer ke negara orang lain untuk dia menginap kat situ. United Nations High Commissioner for Refugees. Tu UNHCR. Cumanya bila dia jadi refugee kat sini, orang yang sepatutnya dilindungi, dia tak boleh nak kerja, tak boleh nak belajar. So itu problem baru pula yang kita hadapi. At least kita kenalah sediakan sekolah. Tapi itu yang menjadi masalah utama. Nak sediakan sekolah tu perlu biaya, perlu kos.
Kan betul-betul ujian daripada Tuhan tu pelbagai. Sanggup tak kita membantu saudara Islam kita? Kalau kita kata Rohingya tu perangainya pelik, maka kita wujudkanlah sekolah sebab dia dekat negara dia tak ada sekolah. Dia tak belajar. Dia tak belajar begitu. Tidak belajar seperti mana kita belajar. Tidak mendapat pendidikan formal. Kitalah patut adakan benda tu supaya dia terdidik dan terpelajar. Barulah nampak dia beradab dan berakhlak. Gitu. Tapi lazimnya bila kita sediakan perlindungan, kita hanya melindung dia sediakan makan minum. Tanpa menyediakan silibus dan pengisian yang dia perlu buat. Kan? So, apa yang Abdullah bin Ubay ni kata, tak, mereka ni perlu jangan lagi dibantu. Sebab bila dah bantu, beginilah jadinya. Ekonomi Madinah terganggu, mereka mula naik kepala. Yunus Ibnu Bukhair pernah meriwayatkan dari Ibnu Ishaq. Dan dia berkaitan dengan kisah Banil Mustalik. Bahawa ketika Rasulullah berada di tempat Bani Mustalik, Jahjah Ibnu Sa'id Al-Ghifari, seorang pekerja Umar, berkelahi dengan Sinan Ibnu Yazid. So, pekerja Umar Al-Khattab gaduh dengan Sinan Ibnu Yazid. Sebab berebut air. So, bila dah berebut air, ialah daripada satu tempat. Masing-masing tengah penat. Cuaca pula panas. Maka sangat senanglah emosi kita ni terganggu. Jadi akhirnya Sinan kata, hai orang Ansar. Manakala Jahjah kata, hai orang Muhajir. Masing panggil kaum. Dan waktu itu Zaid, kanak-kanak ni, dan segolongan kaum Ansar berada bersama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Abdullah kata apa? Sungguh, mereka telah berani mengadakan pemberontakan di negeri kita. Demi Allah, perumpamaan kita dan serpihan orang-orang Quraisy ini samalah dengan peribahasa yang mengatakan, gemukkanlah anjingmu, maka ia akan memakanmu. Nah, tengok, disamakan orang-orang Muhajirin dengan anjing. Itu kata-kata Abdullah bin Ubay. Demi Allah, sungguh jika kita kembali ke Madinah, orang-orang yang kuat benar-benar akan mengusir orang-orang yang lemah. Kemudian, Abdullah, dia pusing menghadap kepada orang-orang yang ada dekat dengan dia. Dalam kalangan orang-orang kanan dia, dalam kalangan kaum dia. Lalu berkata, inilah perbuatan akibat perbuatan kalian. Kalian telah mengizinkan mereka duduk di negeri kalian dan kalian telah merelakan harta kalian dibahagi dengan mereka. Ingat, demi Allah, sekiranya kalian hindari mereka, nescaya mereka akan berpindah daripada kalian menuju ke negeri lain. Dan apa yang dicakap tu didengar oleh Zaid bin Arqam. Maka dia laporkan kepada Rasulullah. Waktu tu Zaid bin Arqam masih kanak-kanak. Dan ketika beliau sampai kepada Rasulullah, di sebelah Rasulullah tu ada Umar bin Khattab. Lalu Zaid dia cerita kepada Rasulullah apa yang telah berlaku oleh Abdullah ibnu Ubay. Maka Umar kata, wahai Rasulullah, perintahkanlah kepada Abbad ibnu Bishr agar memenggal kepala Ibnu Salul. Rasulullah jawab, hai Umar, bagaimanakah jawapanmu apabila orang-orang mengatakan bahawa Muhammad telah membunuh temannya sendiri? Tetapi serukanlah hai Umar kepada orang-orang untuk segera berangkat.
Tuan-puan, apa yang berlaku ni, mereka baru balik daripada misi ketenteraan. Misi ketenteraan. Dan ikut logiknya, kalaupun pada waktu itu Nabi ambil tindakan untuk hapuskan Abdullah bin Ubay, maka orang tak boleh kata apa sebab ikut undang-undang ketenteraan, tentera yang berada di bawah di bawah satu batalion, dia tak boleh buat tindakan yang mengucar-ngacirkan kita punya barisan. Itu boleh dianggap sebagai treason. Apa treason? Apa dah treason ni? Aku pun lupa dah. Kan itu boleh dianggap sebagai belot. Belot, yes, belot. So, bila melakukan perbuatan belot dalam ekspedisi ketenteraan, kan boleh dibunuh, hukumannya bunuh. Tapi saranan daripada Umar, Nabi tak terima. Nabi takut orang cakap Muhammad bunuh sahabat dia. Sedangkan itu adalah pembelotan. Dan Nabi arahkan terus berangkat. Why? Kenapa Nabi suruh berangkat? Sebab bila berjalan, bila kita sibuk, maka kita tak ada masa untuk duduk borak-borak. Bila berjalan tu, dia mengurangkan risiko untuk kita duduk borak-borak, ngeteh, gosip. Sebab tu Nabi suruh berangkat. Okay. Dan bila benda tu sampai kepada Abdullah bin Ubay, maka dia datang bertemu dengan Rasulullah dan minta maaf kepada Rasulullah serta bersumpah bahawa dia tak kata macam tu. Dia tak kata seperti yang dilaporkan oleh Zaid. Sedangkan Abdullah bin Ubay ialah lelaki yang ada kedudukan dalam kalangan kaum dia. Maka mereka kata, wahai Rasulullah, mungkin anak ini hanya berilusi dan masih belum dapat menangkap pembicaraan yang dikatakan oleh orang dewasa. Itu alasan daripada Abdullah bin Ubay. Kata, alah, budak-budak bercakap Rasulullah. Takkanlah nak percaya, bukan dia faham pun. Aku tak bercakap macam tu pun. Kan? Biasakan macam tu. Kita, kalau anak kita ulang apa yang kita cakap, kita balas apa? Kau budak-budak kan kau tahu pun. Kau kecil lagi, kau tak faham. Sedangkan apa yang diulang tu lah apa yang kita cakap. Gitu. Tapi Rasulullah terus berangkat di tengah hari. Iaitu di saat yang pada biasanya baginda tidak pernah perintah untuk berjalan. Biasanya tengah hari ini kena duduk berehat. Tapi tak. Nabi suruh berangkat berjalan. Lalu Usaid bin Hudair datang menjumpai baginda dan mengucapkan salam. Dan Usaid berkata, demi Allah, engkau perintah berangkat di saat yang tidak disukai dan belum pernah engkau lakukan sebelumnya. Maka Rasulullah bersabda, tidakkah engkau mendengar apa yang telah dikatakan oleh temanmu Ibnu Ubay? Dia mengira bahawa apabila aku sampai di Madinah, maka orang yang kuat akan mengusir orang yang lemah daripadanya. Lalu Usaid Ibnu Hudair kata, wahai Rasulullah, engkaulah yang kuat dan dialah yang hina, yang kalah dan yang lemah. Kemudian Usaid berkata, wahai Rasulullah, kasihanilah dia, Abdullah bin Ubay itu, kasihanilah dia. Demi Allah, sesungguhnya ketika Allah mendatangkan engkau, sungguh kami benar-benar telah menguntai manikam untuk memahkotainya menjadi pemimpin. Kan waktu Nabi datang, Abdullah bin Ubay tu memang nak dilantik jadi pemimpin. Tapi bila Nabi datang, Nabi lah yang jadi ketua, jadi pemimpin. Dia tak dapat.
Dan sungguh dia memandang bahawa engkau telah merebut kerajaan itu daripada tangannya. Kemudian Rasulullah bawa pasukan kaum muslim berjalan hingga petang hari dan dilanjutkan pada malam hari hingga pada pagi hari dan matahari meninggi hingga panas mulai terasa. Setelah itu baginda memerintahkan pada kaum muslimin untuk turun istirahat untuk mengalihkan perhatian mereka daripada topik pembicaraan yang sedang hangat dalam kalangan mereka. Maka begitu orang-orang menyentuh tanah, mereka langsung tidur kerana kepenatan. Dan di tempat itulah turun surah Munafiqun. So tuan-puan, kalau tak nak gosip-gosip, tangan terus buat kerja. Mulut tutup. Buat kerja sampai penat. Balik rumah tidur. Tak ada masa nak gosip. Itu yang Nabi buat. Nabi nak mengelakkan daripada benda macam ni dibincangkan. Mendatangkan perpecahan dalam masyarakat. Kan semuanya berpunca daripada apa? Mulut. Orang munafik ni dia bukan angkat senjata menentang orang Islam. Mereka guna mulut. Tak tahu mulut kita ni bahaya tuan-tuan. Mulut kita ni bahaya. Kan setakat ke hari ini, 27 Ramadan ni, berapa banyak dah yang kita ulas tentang Bella Astila, Ruhainis, apa lagi isu yang kita nak ulas? Kan banyak. Itu semua kan hasil daripada mulut. Tak tu bagi bukan mengimbangi. Bagi mengelakkan daripada mulut kita asyik bercakap benda yang tak menentu. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Sebutlah Allah, ingatlah Allah banyak-banyak melalui baca Quran. So bila baca Quran banyak-banyak, mulut kita tidaklah sibuk nak bercerita tentang orang lain. Mulut tengah baca Quran, takkanlah dia nak berhenti, cerita pula lah pasal orang tu. Tak. Ni tentang mulut. Dan apa yang ada dalam hati. Dan sekarang ni orang-orang munafik menyangkakan kalau mereka hentikan bantuan, kan jangan lagi infak kepada Rasulullah hatta yang faddu, sehingga mereka bersurai, sehingga mereka beredar daripada sini. Hatta yang faddu. Kan janganlah bantu. Maka malah dianggap orang-orang Mekah itu sebagai anjing-anjing. Anjing-anjing Madinah yang perlukan pertolongan orang Madinah. Itu. Dan lagi satu, ini juga apa yang di-highlight oleh Abdullah bin Ubay ialah tentang sifat kekitaan. Sifat kekitaan. Sifat kekitaan ni bahaya tuan-puan. Set kita jangan pecah. Kenapa set dia je? Sepatutnya Islam lah. Kan bersatu. Puak-puak dia, puak-puak kita. Kita tak payah bantu dia. Kan? Tu sifat kekitaan tu yang sukar nak dihapuskan. Asabiyah. Dan terlalu taksub pada kumpulan-kumpulan. Lepas tu bandingkan kumpulan kita dengan puak yang lain. Gitu. Bukannya tidak salah untuk kita jaga suku kita, berbangga dengan kaum kita. Kan siapa tak bangga jadi orang Jawa? Siapa tak bangga jadi orang Kelantan? Bangga. Siapa tak bangga jadi orang Kedah? Bangga. Tetapi yang bahayanya jika sikap itu bertukar menjadi permusuhan.
terlalu ditinggikan, terlalu taksub. Dan benda ni boleh berlaku bila-bila masa. Terutamanya jika kita tidak berhati-hati. Kita tidak berhati-hati. Maka perlu sedar asal kelahiran kita dalam satu-satu bangsa, Melayu mungkin, Punjabi mungkin. Benda tu takkan berubah sampai bila-bila. Tapi jangan jadikan ia penyebab kita memusuhi orang lain ataupun bangsa lain. So, itu perbuatan yang amat dibenci. Gitu. Dan tak salah untuk kita berbangga dengan golongan seperti orang-orang Ansar yang berbangga dengan kedudukan mereka, dapat bantu sahabat-sahabat Nabi. Kan? Dan menariknya tuan-puan, atas kelebihan bangsa inilah, maka syaitan akan sentiasa cari peluang untuk menyebabkan perbalahan dan pergaduhan. Kan? Yelah, dalam kelompok kita tu, tak semua meletakkan otaknya di kepala. Ada je letakkan otak dekat lutut. Mula buat perkara-perkara yang bukan-bukan. Mula buat kerja bodoh. Maka kalau ada orang yang menghasut untuk buat macam tu, kita yang pandai ni jangan termakan dengan hasutan. Biarlah dia menghasut. Kita jangan termakan dengan hasutan. Kita perlu berfikir dengan lebih waras. Gitu. So ayat 11 ini, sifat seterusnya, ayat 7 ini, dia adalah tentang mereka menghasut dan menyebarkan propaganda negatif. Tu. Humul ladhina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Jangan dah korang infak pada mereka supaya mereka tinggalkan Madinah. Dan kita tengok apa komentar Allah terhadap perkara ni. Bila dia kata A, Allah jawab A tu. Allah kata apa? Walillahi khazainus samawati wal ard. Milik Allah perbendaraan langit dan bumi. Walillah. Dan hanya pada Allah lah, hanya kepunyaan Allah lah. Khazain, khazanah, as-samawati wal ard. Langit dan bumi. Ini jawapan. Ini jawapan dari Allah. Jawapan dari Allah terhadap kempen supaya berhentikan bantuan kepada muhajirin. Allah ingatkan pada mereka, bukan mereka yang beri pertolongan harta. Tetapi apa saja mereka ada itu merupakan khazanah dari Allah. Allah yang berikan pada mereka. So tak perlulah belagak konon-konon macam harta tu kepunyaan mereka. So ini juga memberi panduan besar buat kita. Kadang ada orang minta sedekah pada kita, merayu-rayu minta tolong. Dan kita kata, engkau dah berkali-kali minta dengan aku dah. Tak ada orang lain ke? Asyik engkau. Ingat, apa yang kita ada tu Allah yang bagi. Orang tu datang, juga hati dia tu Allah yang bentuk supaya datang pada kita. Kenapa kita merasa kita lebih besar, lebih bagus, lebih hebat daripada dia, sehingga nak keluarkan kata-kata yang tak patut, tak baik dan tak betul? Kita ingat kita ni siapa? Ni yang Allah nak sedang kritik ni.
Harta yang kau ada tu pun Allah bagi. Kan? Orang tu datang, Allah yang gerakkan dia datang. Sekarang Allah mau uji, aku dah bagi kau harta, kau bagi tak pada orang ni? Atau kita rasa, ini aku punya lah. Aku kerja untuk dapat ni. Satulah tengok influencer-influencer dekat TikTok, dekat Instagram, yang brag, tengok ini hasil daripada kekayaan kami. Kami usaha ni untuk dapat ni, dapat ni. Dia tolong tak orang yang susah dekat dekat keliling tempat dia? Dia bantu tak? Atau dia rasa, ini milik aku, so aku bolehlah buat apa yang aku suka, besarkan rumah, besarkan dapur, tukar kereta tiap tahun, pergi melancong, pergi bercuti. Allah sebut walillahi khazainus samawati wal ard. Harta tu milik Allah. Tapi sebab dia munafik, dia tak faham tu. La yafqahun. Dia tak faham benda tu, tak nampak dengan dalam, tak sedar harta tu milik Allah, bukan kita punya pun. Bukan kita punya pun. Tapi tak, kita tak melihat harta tu sebagai begitu. Kita lihat ini hasil usaha kita. Aku yang usaha mengumpul ni Ustaz. Sampai beratus ribu dalam tabung haji. Walhal dah pergi haji. Betul untuk apa ratus ribu tu? Untuk masa depan Ustaz. Oh, ratus ribu tu yang akan selamatkan kita masa depan nanti. Bukan Tuhan. Kan? Di sini kefakihan tu berfungsi. Fakih ni, fakih, understand. Daripada perkataan sama timbul keluar perkataan fikah. Fikah ni apa? Ilmu yang sangat dalam tentang hukum hakam. Selok bela hukum hakam tu. Bayangkan kita punyalah tak faham tentang agama. Sehingga ada bibit-bibit perangai korun tu kita warisi zaman berzaman. Punya tamak kita, harta mak bapak kita pun kita sanggup gaduh untuk dapat. Atas alasan apa? Saya waris yang berhak dan layak. Gaduh dengan adik beradik lain. Mak bapak dah meninggal. Kan? Lepas tu ada hati nak kata, kau budak-budak bukan faham apa pun. Sekarang Allah nak bagi tahu siapa yang tak faham sebenarnya. Zaid bin Arqam atau Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu. Bagi dia, kalau aku tak bantu, mereka akan binasa, hancur. Allah kata khazanah di langit dan di bumi itu milik Allah. Allah boleh beri bila-bila masa. Malah lama sebelum ni dekat Mekah lagi Allah dah tawarkan. Allah sudah tawarkan pada Nabi. Nak tak kami tukar gunung ini menjadi emas? Supaya mudah bagi engkau. Nabi tak nak. Tak, Nabi bukan pandang harta pun. Lebih-lebih lagi Ramadan. Nabi tidak pernah tinggalkan 1 dinar atau dirham dalam rumah dia semalaman. Hari ini dapat terus sedekah. Dapat terus sedekah. Kita dapat, ini aku kena simpan ni. Kan? Nampaknya kita yang belum faham tentang harta. Walaupun dah hidup lama. Tak faham tentang harta dan kepemilikan. Tak faham fungsi harta yang Allah beri ni. Bukankah semakin lama menyimpan, semakin tamak kita jadi. Dan kita rasa okey dengan sifat itu. Akhirnya,
dia akan menghakis dan mengikis bergantungnya kita pada Allah. Satu kita rasa kalau tak ada duit macam nak mati. Kita tak bergantung dengan Allah. Ini surah Munafiqun memberi hentaman keras pada hati, terutamanya berkaitan dengan harta. So, orang-orang munafik dia tak faham fungsi harta tu. Kan? Analoginya macam ni tuan-puan. Kita dibekalkan dengan RM10. Setiap hari mak kita bagi duit belanja RM10. RM5 untuk sekolah pagi, RM5 untuk sekolah petang. So, anak ada 3. Anak pertama kata, aku belanja RM5 pagi, belanja RM5 petang, habis. Habis. Anak kedua, aku belanja RM3 pagi dan RM2 petang, so aku boleh simpan RM5. Aku boleh simpan RM5. So RM10 tu habis. Maksudnya RM5 simpan, RM5 belanja. Anak ketiga, RM5 pagi tu aku gunakan dan aku belanja kawan aku. Begitu juga pada waktu petang, tengok mana kawan-kawan yang susah, aku belanja dia. Mana paling untung tuan-tuan? Mana paling untung? Yang pertama, dia guna untuk diri dia dan habis. Harta yang dia ada, dia guna untuk diri dia dan habis. Yang kedua, harta dia guna untuk diri dia dan kemudian dia simpan untuk diri dia. Dan yang ketiga, dia guna untuk diri dia dan untuk orang lain. Apa saja yang dia guna untuk orang lain, itu mendatangkan faedah berpanjangan di akhirat. So Allah kata sedekah tu Allah akan masuk akaun akhirat. Berbanding yang nombor 2, dia simpan, dia masuk akaun dunia. Akaun dunia kalau dia terdesak, dia guna habis. Akaun akhirat belum nak guna. Simpan je, simpan. Sama RM10. Tapi cara guna. Cara guna. Dan kedua-duanya habis. Semua RM10 tu habis. Habis dibelanjakan. Tapi betul cara kita guna, maka kita akan dapat laba yang sepatutnya dekat akhirat. Gitu. Tapi orang munafik tak fikir macam tu. Kan? Dia tak tengok siapa yang berikan harta tu. Walakin munafiqina la yafqahun. Tapi orang munafik tak faham. Harta tu Allah yang bagi. So, bila ada masalah hati, maka akhirnya intelek pun akan terganggu. Cara berfikir pun akan terganggu. Akan terpesong. Maka bila ada masalah hati, intelek terganggu, membuatkan mereka sukar untuk faham benda ni. Lebih-lebih lagi bila hati itu terus disemai dengan kebencian kepada orang mukmin. Dia takkan boleh berfikir dengan wajar dan waras. Dan kalau kita baca hadis yang tadi, yang disebut dulu adalah ayat 8. Kalau kita kembali ke Madinah, orang-orang yang kuat, mulia akan mengusir orang-orang yang lemah.
Barulah cerita pasal jangan dah bagi infak pada mereka, kan? Tapi Quran susun berbeza. Quran susun infak dulu, barulah yang kuat mengusir yang lemah. Kenapa begitu? Sebab ini adalah laporan dari Zaid bin Arqam. Dia sebut dulu infak, baru dia sebut yang lemah dan yang kuat ni. Tu Allah ambil perkataan Zaid bin Arqam tu masuk dalam Quran. Bukan dalam kronologi, tapi ini bentuk laporan seorang kanak-kanak. Gitu Allah iktiraf keimanan Zaid bin Arqam. Seorang kanak-kanak yang kata-katanya dimasukkan dalam Quran. Dan sambungan lagi, apa kempen hasutan Abdullah bin Ubay yang dilaporkan oleh Zaid bin Arqam? Yaquluna la irraja'na ilal Madinah. Sungguh, jika kita sampai ke Madinah. Tadi dia kata, jangan dah tolong. Sekarang dia sambung, bila sampai Madinah nanti, kita perlu bertindak. Apa? La yukhrijannal a'azzu minhal adhal. So, tengok, dia melihat orang yang membantu ni sebagai kuat, mulia. Orang yang mulia akan mengusir orang lemah. Dia melihat orang yang membantu, mulia, peminta sedekah tu lemah. Bukan itu idea yang kita selalu anggap. Sebab aku bagi, aku lebih, aku mulia. Ni peminta sedekah datang ni, peminta sedekah. Nama pun peminta sedekah minta-minta. Lemah, rendah, mulia dan hina. Sedangkan di mata Allah semua manusia sama. Kita yang meletakkan kasta-kasta tu. Kita meletakkan kasta-kasta tu. Kan dia kata ada golongan mulia, ada golongan lemah. Orang yang mulia akan halau orang yang lemah. Malah dia kata mereka lebih mulia sebab orang-orang itu pendatang. Bukan begitu kadang sikap kita pada pekerja-pekerja asing. Kau pendatang je kat sini. Baliklah negeri kau. Kami orang asal tanah ini. Itu kan ayat-ayat yang biasa kita dengar. Kan macam serupa dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Menyebarkan kebencian. Jangan dibantu lagi golongan-golongan ini. Dibuat perancangan untuk halau golongan tu. Pendatang tu keluar dari Madinah. Dan perlu diingat, Rasulullah tu termasuk dalam kalangan muhajirin. Dan sebenarnya, apa yang dia buat, dia sedang merendahkan kedudukan Nabi SAW. Inilah punca Zaid bin Arqam report benda ni pada Nabi. Sebab Abdullah telah menghina Nabi. So kalau kita kata, Indon ni semua, Bangla ni semua pendatang. Apa yang kita buat tu sebenarnya sedang menghina Nabi. Sebab Nabi juga pernah keluar daripada Mekah, berlindung di Madinah. Nabi juga pernah melalui proses itu. Satu bila kita rendahkan orang lain,
kita sebenarnya sedang merendahkan apa yang Nabi pernah lalui. Kita faham tak? Tak tahu kan? Itulah ayat Quran. Dia bukan lihat, ini tak ada kaitan dengan Nabi ni. What? Nabi dulu pernah berlindung. Keluar daripada Mekah, berlindung di Madinah. Sama juga dengan orang-orang ini. Dekat tempat dia susah nak cari kerja, nak cari kehidupan. Datang ke sini. Mahu meneruskan kehidupan. Kadang kalau borak dengan abang-abang Bangladesh tu, ada yang hafal Quran, hafal kitab-kitab hadis. Tapi sebab silibus pendidikan kat sana tak diterima di sini, dia tak bolehlah nak kerja tinggi-tinggi. Paling tak kerja dekat stesen minyak, pam-pam minyak. Boraklah dengan mereka, tanya apa khabar. Dah lama ke tak balik kampung? Macam mana kampung? Keluarga macam mana? Tunjuklah yang kita ni caring. Dia berjuang untuk hidup di negara kita yang Tuhan telah beri rahmat, berkat dalam negara ni. Gitu. Kita pula tiba-tiba rasa, kita mulia, mereka hina. Apa hal? Kenapa nak mewarisi sifat munafik macam ni? Rupanya tuan-puan, kerana sikap kita itulah yang menahan daripada rahmat Allah sampai pada kita. Tapi kita tak sedar, kan? Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Mereka tak tahu. Mereka tak sedar. Kan? Malah ini kes selepas berlaku satu peperangan, kan? Peperangan Bani Mustalik. Dan waktu itu ada harta faid. Apa harta faid ni? Harta ta'alih. Harta ta'alih yang dapat daripada perang. Tanah, kebun. So harta-harta tu Nabi bagi kepada orang Muhajirin. So orang Ansar lagi bengang lah. Dia dah tolong berperang orang Muhajirin. Dia tak dapat apa-apa. Tak dapat untung. Tak dapat untung. Jadi Abdullah bin Ubay hasut. Kita buat perang dengan mereka, bantu mereka, kita tak dapat apa-apa, tak dapat untung. Sedangkan menurut pertimbangan Nabi, orang Mekah sehelai sepinggang, dia perlu tapak baru untuk meneruskan kehidupan. Dan mereka tak boleh selama-lamanya berharap bantuan daripada orang-orang Ansar. Lalu, bila dapat tanah baru, maka Nabi serahkan kepada orang Muhajirin supaya dia boleh berdikari. Tidak lagi bergantung kepada orang Ansar. Kan itu lebih sejahtera tindakan macam tu. Tapi bila orang tak faham, dia tak nak selidik, tak nak tanya pun. Yang disebarkan apa? Fikiran-fikiran buruk, tanggapan-tanggapan buruk untuk pecah belahkan masyarakat. Tak nak tanya. Tak nak tanya. Kan? Malah kalau kita mencermati kehidupan orang beriman, bila dia dapat harta, ke mana harta tu dia belanjakan? Para sahabat, ke mana harta yang dia dapat dia belanjakan? Abdurrahman bin Auf, orang-orang yang kaya, orang-orang Muhajirin yang kaya ni, ke mana harta dia dibelanjakan?
Dia sedekahkan kepada orang-orang yang perlu. Bukan makin besarkan rumah. Bukan makin tambah untuk kenderaan dia. Dia sedekah. Dia bantu orang lain. Dan sepatutnya orang Islam ni begitu. Tapi tak, kita kalau makin kaya, kaya seorang. Dah tak pandang dah orang lain. Malah buat pula bila dah kaya. Buat pula publicity. Publicity murahan. Sanggup bayar puluh ribu hanya untuk menari dalam keadaan yang sangat tak sopan, menghina kemuliaan bulan Ramadan. Lepas tu yang nangis minta maaf, tak bertaubat. Tu perangai orang kaya tu. Perangai orang kaya. Lepas tu bangga dengan kekayaan. Tunjuk, ini beli yang ini, beli yang ini. Gitu. Kan? Ustaz, kenapa keras sangat? Memanglah keras. Sebab ancaman perangai orang munafik ni, perangai munafik ini, ancamannya keras tuan-puan. Mereka ni Allah letak di dasar neraka. Fiddarkil asfali minan nar. Dan perangai dalam ayat yang ke-8 ni, mereka rasa mereka lebih tinggi, lebih mulia, lebih baik dari orang lain sehingga memandang rendah, hina terhadap orang lain. Ini bukan sahaja tentang harta. Ini tentang semua benda. Asal kita rasa kita tinggi, orang lain rendah. Bukankah ini sifat iblis yang kita warisi? Dah, 8.36. Aku berhenti dulu. Barakallahu li walakum. Kembali kepada moderator. Alhamdulillah, Ustaz berat terkejut. Tiba-tiba je berhenti. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak atas pencerahan. Betul-betul Ustaz banyak contoh-contoh yang sangat terang dan nyata ya untuk peringatan bersama. Alhamdulillah. Waktu sekarang 8.37 ya Ustaz. Ustaz ada hal kot. Okey perempuan, mudah-mudahan kita telah mendapat banyak pelajaran pada pagi ini dan majlis kita diberkati. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada lain sesi. InsyaAllah ya Ustaz. InsyaAllah. Dan kalau boleh ramai-ramai lagi lah hadir. Hari ini kita 100 lebih insyaAllah. Dan mudah-mudahan kita boleh Ustaz boleh habiskan surah Munafikun ini dengan kita. Baik, hari ini kita takat ayat 8 ya Ustaz ya. Ya betul. Baik. Baik, untuk itu terima kasih semua. Terima kasih kepada penaja dan juga terima kasih kepada puan-puan jemaah SPQ yang sudi bersama-sama pada pagi ini. Lebih-lebih lagi setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Ustaz yang sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kita pada pagi ini. Alhamdulillah, untuk itu setakat ini dulu perjumpaan kita. Kita akan jumpa lagi pada pukul 5.30 petang dengan maksurat, 6.30 petang dengan bacaan Yasin dan juga doa di waktu mustajab, dan 10.45 malam dengan bacaan 3 surah pilihan. Okey Ustaz, untuk itu sila tangguhkan majlis kita. Silakan. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk akhirnya selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Moga Allah terima kita punya qiyam, kita punya siam, kita punya solat, kita punya qiraat, bacaan Quran dan apa saja amal baik kita di bulan Ramadan ini. Dan kita mohon pada Allah, ya Allah jagalah mulut kami, tingkah laku kami, perangai kami selepas daripada Ramadan ini, dan kita mohon pada Allah lindungi diri kita ini daripada buat perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala Ramadan yang kita kumpul ni. Sampai akhirnya, sampai kita mati. Kita khawatir kadang terlajak mulut, kadang terlajak kita punya perangai ini, pahala Ramadan kita menjadi sia-sia. Sebab keterlanjuran kita bercakap mungkin, perbuatan kita mungkin membatalkan
pahala-pahala yang kita dah kumpul. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak baca Waalaikumsalam. surah dengan tu. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Ustaz keluar dah. Tak apalah. Okey. Terima kasih semua-semua. Jumpa lagi ya. InsyaAllah. Ya. Terima kasih apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.